Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 23 Mac. Kerajaan Sarawak komited meningkatkan pendapatan negeri untuk membiayai pelaksanaan projek-projek rakyat terutamanya usaha naik taraf tahap kualiti bangunan sekolah-sekolah daif serta klinik-klinik di kawasan luar bandar. Dalam satu sidang media di Kuching, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaidin Openg memberitahu Sarawak kini diberi kuasa autonomi daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan bernilai di bawah RM50 juta. Jelasnya autonomi ini akan memberi impak besar terhadap usaha kerajaan negeri dalam meningkatkan tahap kualiti kemudahan pendidikan dan kesihatan khususnya di luar bandar. Namun, kerajaan negeri mesti tekad dalam menambah pendapatan Sarawak dan tidak boleh terlalu bergantung dengan kerajaan persekutuan. Kita tidak dapat bergantung 100% dengan kerajaan pusat. Mau kita cari dana kita pun untuk rakyat. Saya dengan rakan-rakan saya akan bekerja kuat untuk menambahkan pendapatan negeri Sarawak. Saya dah berjanji 2 bulan lagi saya akan mengumumkan teknologi yang pertama di dunia mengedik dengan fuel. Saya tunggulah kita 2 bulan. Sebelum itu, Premier menyempurnakan majlis penyerahan projek blok pentadbiran baharu dan blok akademik di naik taraf Sekolah Kebangsaan SK Merpati Jepang di Jalan Patinggi Ali. Projek yang mula dilaksanakan pada Oktober 2020 dan telah siap pada Februari lalu itu bernilai lebih RM10 juta dan kini mempunyai blok pentadbiran serta kemudahan lain yang moden bagi menyediakan suasana pengajaran serta pembelajaran yang kondusif kepada warga sekolah. Selain daripada sekolah itu, pembangunan infrastruktur pendidikan di bawah projek rakyat di antaranya SK Ulu Segan di Bintulu, SK Maludam di Betong, SK Pulau Kuching dan SK Penasu di Daro sudah pun diluluskan. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis, Ahli Dewan Undangan Negeri 1, Datuk Ibrahim Baki dan Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Merpati Jepang, Datuk Dr. Zaidi Suhaili. Sementara itu, pada majlis sama, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD, Datuk Roland Sagawiin memberitahu bahawa kementeriannya akan mengadakan satu program baru iaitu Raspberry Pi Forum bersempena MEITD Science Week pada awal Julai depan. Forum berkenaan merupakan program lanjutan kepada projek pembekalan komputer Raspberry Pi ke semua sekolah rendah di Sarawak. Katanya forum ini bertujuan menyediakan satu platform untuk guru-guru kita terutamanya para guru ICT bertukar pandangan dan idea berkaitan penggunaan komputer Raspberry Pi dalam kelas di samping mempamerkan projek inovasi murid-murid yang berasaskan Pi. Beliau menjangkakan seramai 1,000 orang guru dan murid akan menyertai program Raspberry Pi Forum ini. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri MEITD, Datuk Francis Harden Hollis semasa berucap dalam majlis penyerahan blok pentadbiran baharu dan blok akademik di naik taraf Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang di Kuching. Selain itu, MEITD juga sedang merancang untuk menganjurkan persidangan kepimpinan Sekolah Sarawak yang dijangkakan diadakan pada bulan Mei yang menyasarkan 400 orang pemimpin sekolah termasuk pengetua, guru besar dan penolong kanan dari bahagian utara Sarawak. Tambahnya, persidangan ini kelak akan meliputi seluruh Sarawak melalui siri program yang akan datang. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Brunei Darussalam, Datuk Seri Setia Awang Erwan Pehin, Datuk Pekemar Jaya Muhammad Yusof semalam. Kunjungan yang diadakan di Pejabat Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Brunei tersebut turut menyaksikan Datuk Amar mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak yang bertujuan membincangkan isu-isu berkaitan negara Brunei Darussalam dan Sarawak. Antara isu yang dibincangkan termasuk lebuh raya Pen Borneo dan lebuh raya Pesisir Utara, isu berkenaan caj untuk kenderaan komersial Malaysia yang melalui negara Brunei Darussalam dan kesediaan kerajaan Sarawak untuk menjual tenaga elektrik kepada negara itu. Mesyuarat tersebut merupakan susulan daripada pertemuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut disertai delegasi kerajaan Sarawak pada bulan Februari lepas. Turut menyertai delegasi itu termasuk Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah,
Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palugombang. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK digesa bersama-sama menggalas tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu tanggungjawab ini amat penting untuk membantu dalam pembangunan masyarakat dari segi pembangunan infrastruktur, modal insan dan pembangunan ekonomi. Oleh itu, Datuk Dr. Jerib menggesa KMKK di kawasan Mambung untuk mewujudkan profil kampung masing-masing untuk diagihkan kepada agensi berkaitan. Ujarnya, ia bagi memudahkan perancangan pembangunan di kawasan terbabit dapat dilaksanakan. Beliau berucap pada majlis pelancaran buku panduan pentadbiran KMKK Daerah Kecil Padawan dan penyampaian sijil pelanjutan pelantikan KMKK Daerah Kecil Padawan tahun 2023. Golongan peniaga di kawasan luar bandar digalak untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk menambah pendapatan mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor berkata, dalam dunia yang semakin pesat membangun, ekonomi digital sememangnya penting agar masyarakat tidak ketinggalan jauh ke belakang. Dayang memberitahu langkah ini bagi mempromosi hasil jualan mereka sekaligus dalam meningkatkan kemahiran dalam penggunaan digital. Beliau berucap pada majlis penangguhan program mendigitalisasi komuniti akar umbi di Lingga. Program julung kali diadakan di Lingga itu dianjurkan oleh Lembaga Multimedia Sarawak bersama Angkatan Zaman Mansang Sarawak mendapat sambutan menggalakkan dengan seramai 35 orang peserta dari kawasan Lingga. Antara pengisian program adalah perkongsian berkenaan projek keusahawanan digital, pengisian digital community dan Sarawak Online Portal. Sarawak menafikan kenyataan pihak Rimba Watch bahawa negeri ini akan kehilangan lebih banyak kawasan hutan. Berdasarkan kajian ke atas unjuran yang dibuat Global Forest Watch, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad berkata, anggaran pihak Rimba Watch itu adalah berdasarkan persepsi melihat kepada trend semasa pembukaan kawasan tanah untuk pembangunan. Menerusi kenyataan media, Datuk Hamdin tidak menafikan bahawa Sarawak sedang pesat membangun dan terdapat kawasan tanah yang dibuka untuk pembangunan pelbagai sektor seperti pertanian, pembukaan bandar, perumahan dan industri. Walau bagaimanapun, Sarawak berusaha untuk mengimbangi pembangunan dengan kelestarian alam sekitar, terutama dalam mengekalkan kawasan hutan Sarawak. Berdasarkan Sarawak Land Use Policy 2012 menetapkan 7 juta hektar untuk tujuan guna tanah perhutanan, iaitu hutan simpan kekal sebanyak 6 juta hektar dan kawasan terlindung sepenuhnya 1 juta hektar. Laporan Ketua Audit Negara 2021 Siri 2 bertajuk Auditan Khas Pengurusan Hutan dan Impak kepada Alam Sekitar, aktiviti kementerian atau agensi dan pengauditan pematuhan kementerian atau agensi negeri yang dikeluarkan pada 6 Januari lalu telah merumuskan hutan di Sarawak telah diurus secara berkekalan bagi memberi manfaat sosioekonomi dan mengekalkan kelestarian alam sekitar. Laporan itu mengesahkan kawasan liputan berhutan adalah pada 7.65 juta hektar, iaitu 61.4% daripada keseluruhan kawasan Sarawak. Sistem pengangkutan transit aliran autonomi ART akan mula memasuki Jalan Raya Sarawak seawal Jun depan. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Datuk Ahmad Abdul Aziz Datuk Hussein berkata, unit sulung itu akan beroperasi dari Rembus, Sarmahan ke Bandaraya Kuching selama setahun bagi tempoh percubaan. Dan tahun depan nanti yang lain akan datang dan sampai kita mendapat semua untuk yang dikehendaki untuk kita mengadakan commercial operation dalam hujung tahun 2025. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz menjelaskan perkara itu kepada pemberita selepas majlis penyerahan 3 buah kereta Toyota Mirai kepada Kerajaan Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Majlis disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariton Openg. 3 buah kereta itu diserahkan kepada 3 timbalan Premier iaitu Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian.
Sarawak merupakan satu-satunya negeri di Malaysia dan juga Asia Tenggara yang mampu mengoperasikan kenderaan berkuasa hidrogen berikutan pembangunan prasarananya sejak 5 tahun lalu. Dedah Tan Sri Aziz lagi, Sarawak dijangka menerima lebih banyak kereta berkuasa hidrogen daripada pengeluar kenderaan lain. Seramai 25 keluarga kurang berkemampuan dari 3 buah kampung iaitu Kampung Sungai Priok, Kampung Jalan Mendu dan Kampung Sri Maimunah di Kuching menerima sumbangan Ramadan dari Kedutaan China. Hadir menyampaikan sumbangan tersebut di Kampung Sri Maimunah Kuching ialah Menteri di Kedutaan China di Malaysia Tang Rui. Dalam ucapannya, Tang Rui memberitahu Kedutaan China akan terus komited memberikan bantuan dan sokongan kepada semua rakan Malaysia yang memerlukan bagi mengingati semangat perpaduan dan persahabatan antara kedua-dua negara. Antara lain, ia juga bagi membantu mereka yang memerlukan dan meringankan beban mereka sebagai nilai teras dan amalan kebaikan tradisi kedua-dua budaya Islam dan Cina, terutama menjelang sambutan perayaan. Tahun depan katanya merupakan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik China-Malaysia dan beliau berharap agar kedua-dua negara akan terus mengukuhkan kerjasama, meningkatkan persahabatan dan berusaha ke arah membina komuniti China-Malaysia dengan masa depan yang dikongsi untuk membawa manfaat yang lebih besar untuk masyarakat di kedua-dua negara. Yayasan Pekema menerusi aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR. Persatuan tersebut telah mengagihkan 550 unit beg sekolah kepada 2 buah sekolah rendah di Kenoit pada Isnin lalu. Menerusi kenyataan media, Yayasan Pekema mendedahkan penerima merupakan murid dari Sekolah Kebangsaan St. Francis Xavier dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Lianghua. Sumbangan menerusi program Back to School disampaikan oleh Timbalan Presiden Yayasan Pekema Tapah Atta. Beliau yang juga setiausaha politik kepada Premier memaklumkan program tahunan itu merupakan sumbangan persatuan kepada golongan memerlukan khususnya yang berada di luar bandar dan pedalaman. Selain Kanoit, Yayasan Pekema Sarawak juga menghantar sumbangan beg sekolah ke sekolah di bawah tadbiran Santubong, Serian, Semop dan Gedong. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Khamis 23 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.